Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih keluarga Malaysia kerana sudi dan juga setia bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. Seperti kebiasaan pada pukul 9 malam di saluran berita RTM TV1 serta penstreaman secara dalam talian di RTM Klik. Malam ini kita berbincang dan juga berbicara berkenaan tentang Sustainable Development Goals yang mana ia merupakan salah satu daripada agenda pembangunan lestari yang dicadangkan di bawah Lembayung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk memberikan kerangka hala tuju sama ada kepada negara membangun ataupun negara maju untuk merencana dan juga merangka aspek pembangunan negara mereka. Ada 17 tujuan dan juga 17 sasaran yang diletakkan di bawah SDG ini untuk memastikan agar ke-17 itu memberikan fokus pembangunan yang lebih efektif dan juga berkesan kepada negara-negara di bawah naungan PBB. Untuk bercakap lebih lanjut tentang SDG dan juga konteks kepada ekonomi domestik khususnya negara kita, saya amat bersati untuk bersama dengan Profesor Madya Dr. Baharum Abdul Hamid, Pengasas Ekonomi, International Center for Education in Islamic Finance in Service. Assalamualaikum, selamat malam. Prof, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi bersama dengan kami pada malam ini. Ini satu topik yang merupakan bukan saja dibincangkan di peringkat global tetapi juga kita menerima dampak dan juga kesannya khususnya dalam perkembangan ekonomi domestik. Namun sebagai permulaan, apakah yang boleh difahami dengan lebih lanjut agenda, objektif dan juga tumpuan di bawah Sustainable Development Goals ini? Prof. Terima kasih Ismail. Pertama sekali kita harus ingat bahawa Sustainable Development Goals ini adalah kesinambungan daripada apa yang kita panggil Millennium Development Goals. Okey. Dalam bahasa Melayunya kita panggil matlamat pembangunan lestari sejagat. Ya. So kenapa wujudnya Sustainable Development Goals ini adalah kalau kita lihat satu atau dua dekad dahulu, kebanyakan negara di dalam dunia mengejar apa yang dipanggil negara berpendapatan tinggi. Okey. Tetapi apa yang diperhatikan adalah apabila negara-negara ini mengejar negara berpendapatan tinggi, berlakunya apa yang kita panggil collateral damage. Collateral damage maksudnya negara itu mencapai tahap yang kita panggil negara berpendapatan tinggi. Tetapi jurang pendapatan menjadi semakin luas. Alam sekitar dikorbankan dan banyak lagi collateral damage. Jadi apabila masyarakat sejagat di bawah Lembayung Bangsa-Bangsa Bersatu melihat ini, maka mereka datang dengan satu idea di mana mereka mengatakan kemajuan itu bagus, kemajuan itu baik, pembangunan itu adalah murni. Namun pembangunan itu haruslah pembangunan yang lestari. Maka mereka datang dengan satu konsep, satu kerangka. Pada tahun 2014, termasuk negara Malaysia kita terlibat untuk merangka kerangka ini di mana mereka mengenal pasti 17 sasaran. Dan 17 sasaran ini jika dipatuhi dan dicapai, tempohnya adalah pada tahun 2030. Jika semua negara dapat mencapai, maka dunia akan menjadi sejahtera. Maka ini adalah satu konsep di mana kita sebagai khalifah di dunia ini, kita ingin melihat tidak ada yang tercicir, tidak ada golongan yang tercicir, baik dari segi kaum, baik dari segi agama ataupun dari segi wilayah. Maka ini adalah satu kerangka di peringkat bangsa-bangsa bersatu, disokong oleh semua ahli-ahli bangsa-bangsa bersatu termasuk Malaysia untuk memberi satu keputusan yang tuntas agar kita akan melakukan pembangunan yang lestari yang memberi manfaat bukan sahaja kepada orang ramai, malah kepada alam sekitar. Prof, saya tertarik apabila perkara pertama yang diletakkan dalam SDG ini adalah no poverty ataupun membasmi kemiskinan. Namun persoalan pokoknya apabila kita melihat dalam kerangka dan juga atmosfera negara-negara ekonomi bersandarkan kepada ekonomi kapitalis ataupun liberal ini, apakah boleh tercapai untuk kita membasmi kemiskinan? Sedangkan negara-negara maju akan berusaha untuk memajukan dan juga memberikan kekayaan kepada masyarakat dan juga negaranya. Jadi apakah ini tanggungjawab yang perlu dikongsi bersama dan juga perlu digalas secara bersama? Satu analisis yang amat menarik dan satu soalan yang begitu baik. Disebabkan kapitalislah yang terjadinya jurang pendapatan yang meluas. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu puncanya. Itu puncanya, kapitalis. Maka kita terpaksa mengambil satu tindakan di mana kekayaan ini harus dikongsi bersama. Tidak salah untuk menjadi kaya, tetapi pada masa yang sama adalah salah kita kaya tapi terdapat orang yang terlalu miskin. Maka di sinilah sistem dan mekanisme di mana mekanisme dan instrumen seperti percukaian, subsidi dan sebagainya harus diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Kerajaan harus campur tangan memastikan golongan yang disasarkan menerima bantuan sewajarnya agar jurang pendapatan
dapat dirapatkan. So ini yang terjadi sebenarnya kenapa diwujudkan Sustainable Development Goal. Sebab dilihat pada masa itu bahawa dunia kapitalis agak rakus dan jurang pendapatan menjadi terlalu besar dan ini dikuatiri akan menjadi lebih teruk. Maka sebab itu diwujudkannya Sustainable Development Goals ini. Kita sedia maklum dan kita faham SDG ini adalah perkara yang diperakui dan akan diimplementasikan oleh negara-negara yang ingin melaksanakannya. Cumanya, situasi normal ataupun situasi yang kita sedia maklum di peringkat global ini adalah negara-negara banyak dibahagikan mengikut blok-blok ekonomi. Blok ekonomi Eropah, malah di ASEAN juga ada, Asia juga ada, malah di negara-negara Amerika juga ada. Jadi bagaimana pembahagian kepada blok ekonomi ini boleh menterjemahkan SDG ini dan tidak akan menjejaskan aspirasi blok-blok ekonomi masing-masing? Kalau kita lihat sedangkan WTO pun menjalankan apa yang kita panggil usaha-usaha untuk meleraikan blok-blok ekonomi. Sebab apabila berlakunya blok-blok ekonomi ini, maka kita perhatikan bahawa sesama mereka beberapa halangan ataupun kita panggil kekangan perdagangan dihapuskan. Namun dengan negara lain terdapat tarif ataupun non-tarif barriers. Jadi ini yang ingin dihapuskan oleh World Trade Organization, di mana mereka ingin menganggap dunia ini sebagai satu blok yang besar dan bukannya blok-blok kecil yang hanya membesar mengikut kelompong masing-masing. So jika kita perhatikan ini telah dilaksanakan di mana penghapusan tarif ataupun perkara bukan tarif yang dikejar oleh World Trade Organization, dan jika dia berjaya maka dia selari dengan SDG nanti. Okey Prof, ada juga perkara dan juga elemen dalam SDG ini menggariskan good health and well-being, yang mana menceritakan tentang kesihatan yang baik dan juga taraf hidup yang baik. Kita sedia maklum dengan kemajuan perubatan, kini taraf ataupun kadar jangka hayat usia manusia juga sudah semakin meningkat dan banyak diterjemahkan seperti negara-negara maju seperti di Jepun, Korea dan sebagainya. Cuma yang menjadi masalah apabila perkara ini berlangsung, ia menjadikan aging nation itu menjadi kesan buruk dan akan berbalik kepada negara-negara yang sedang maju. Jadi bagaimanakah Prof melihat keseimbangan antara aging nation dan juga menterjemahkan perkara itu kepada aspek kehidupan yang lebih baik, bukan saja kepada warga tua tetapi juga kepada masyarakat secara sekitarnya? Okey. Jika kita lihat ini aging nation ini terjadi akibat daripada penjagaan kesihatan yang lebih baik. Jadi apabila berlakunya penjagaan kesihatan yang lebih baik dan juga kita infrastruktur kesihatan yang lebih baik, sudah tentu tempoh hayat dapat dipanjangkan. Seperti mana Mael cakap tadi, memang bila tempoh hayat berpanjangan, maka kita akan hadapi apa yang kita panggil aging nation, di mana warga berusia akan menjadi lebih besar. Namun jika kita dapat melakukan perancangan yang baik seperti mana dilakukan di negara Jepun, di mana warga berusia ini selain daripada diberikan kawasan ataupun diberikan infrastruktur kesihatan atau penjagaan geriatrik yang baik, mereka ini juga dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Sebab kita harus ingat bahawa warga berusia ini mempunyai pengalaman yang luas. Mungkin tidak bekerja sepenuh masa, namun mereka juga dapat menyumbang di dalam pembangunan sosioekonomi sesebuah negara. Kita bergantung kepada knowledge based economy, yang itu boleh diterjemahkan dan juga boleh menghasilkan satu lagi sumber ekonomi yang lebih mapan. Prof, berbalik juga kepada aspek pembangunan dalam SDG. Secara asasnya apa yang ingin digarap dan juga dibangunkan pembangunan hari ini tanpa mengorbankan masa hadapan ataupun tanpa mengorbankan hari esok. Apakah terdaya untuk kita melakukan pembangunan di samping tidak mengorbankan apa yang akan dinikmati oleh anak cucu kita pada masa hadapan? Ini adalah satu amanah yang telah diberikan kepada kita. Kita hanyalah khalifah yang mentadbir negara untuk sementara untuk generasi akan datang. Maka kalau kita balik kepada konsep SDG ni, sebenarnya konsep SDG ni dia adalah mencerminkan maqasid, iaitu melindungi kehidupan, bukan saja kehidupan kita tapi alam sekitar. Jadi pembangunan yang dirancang haruslah dirancang dengan satu cara yang mapan dan lestari. Maksudnya pembangunan harus dilakukan, tetapi pembangunan yang tidak mengorbankan alam sekitar. Kita sekarang ini mempunyai berbagai kemahiran, berbagai pengetahuan bagaimana untuk membangunkan hartanah ataupun rumah tanpa merosakkan alam sekitar. Bagaimana kita boleh melakukan perladangan atau pembalakan yang lestari. Maka apa saja
sahaja dilakukan, baik dari segi perladangan, baik dari segi ternakan, baik dari segi cari gali minyak ataupun penggunaan tenaga, segalanya haruslah berlandaskan tidak merosakkan alam sekitar dan adalah pembangunan yang lestari. Dan ianya mampu dilakukan jika dilakukan dengan niat yang baik. Okey, kita berbalik dan juga kita memberikan cerakin yang lebih mendalam kepada aplikasi SDG ini kepada aspek pembangunan dan juga dasar negara. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri amat komited dalam melaksanakan SDG khususnya untuk mencapai wawasan kemakmuran bersama dan juga beberapa dasar-dasar ekonomi dan juga dasar sosioekonomi yang lain. Namun apakah kita sudah terlewat untuk melaksanakan SDG ini bersandarkan kepada kesan dan juga akibat yang sedang kita nikmati ataupun yang sedang kita hadapi pada ketika ini khususnya dalam aspek kemiskinan dan juga jurang pendapatan? Wawasan kemakmuran bersama jika kita lihat tempoh matangnya juga adalah 2030 iaitu tempoh matang yang sama dengan SDG. Wawasan kemakmuran bersama dirangka agar apa yang kita panggil pembangunan domestik ataupun perancangan domestik adalah selari dengan aspirasi SDG. Pandemik COVID-19 sedikit sebanyak telah menggelincirkan kita daripada mencapai wawasan kemakmuran bersama dan juga SDG 2030. Walaupun boleh dilihat sebagai mungkin akan terlewat daripada 2031, namun jika perancangan itu dilihat kembali, dinilai kembali dan juga dirancang kembali, saya pasti ianya dapat dicapai pada tahun 2030 serampang dua mata. Maksudnya kita dapat mencapai SDG dan kita dapat mencapai wawasan kemakmuran bersama. Kalau kita lihat pada nama itu sendiri, wawasan kemakmuran bersama adalah apabila kita kata berkongsi kemakmuran negara secara adil dan saksama segenap pelusuk rakyat. Kita akan dapat mencapai beberapa sasaran SDG seperti merapatkan jurang pendapatan, merapatkan jurang jantina dan sebagainya. Maka saya lihat ini adalah satu yang selari dan mempunyai hala tuju yang sama. Kalau kita lihat antara 17 ini juga, kebanyakan ini juga banyak berfokus kepada pembangunan lestari khususnya kepada alam sekitar dan juga berfokus kepada merapatkan jurang ketidakseimbangan antara kaum, mungkin antara gender, antara masyarakat dalam sektor ekonomi dan sebagainya. Kita juga ingin memberikan gambaran kepada bagaimanakah perihal berkenaan tentang sustainable cities and communities, isu-isu urbanisasi dan juga perbandaran. Kita sedia maklum memang kita memerlukan urbanisasi dan perbandaran, tetapi sejauh manakah limitasi urbanisasi itu boleh diterjemahkan dalam SDG ini? Kalau kita lihat di dalam konteks negara kita pun, kita sudah mempunyai beberapa bandaraya yang boleh dikatakan bandaraya lestari. Sebagai contoh Cyberjaya, sebagai contoh Putrajaya. Ini adalah dirancang daripada tempoh perancangan itu sendiri untuk menjadi bandaraya lestari. Bila kita kata bandaraya lestari, maksudnya pembangunan yang dilakukan tidak mengorbankan alam sekitar. Maksudnya pembangunan yang dilakukan adalah untuk semua golongan. Maksudnya dia mempunyai kesinambungan dan sebagainya. Bagi saya, kita telah pun berjaya, macam saya contoh Cyberjaya dan Putrajaya, dan ini dapat dikembangkan lagi. Ini adalah satu yang bagi saya amat menasabah dan boleh dicapai, tetapi perlu ada pemantauan dan perlu ada perancangan yang rapi. Okey, satu penjelasan yang baik untuk kita mulakan berkenaan tentang SDG pada malam ini dan bagaimana pengaplikasiannya dan juga pelaksanaannya dalam konteks domestik. Prof, kita nak berehat seketika sebelum kembali dalam Bicara Naratif. Kita bersua kembali dalam Bicara Naratif, masih lagi membincangkan Sustainable Development Goal ataupun matlamat pembangunan lestari dan juga pertumbuhan ekonomi Malaysia. Prof, tadi kita berbicara tentang membasmi kemiskinan. Kita perlu memperakui masalah kemiskinan masih lagi berlaku dan juga masih lagi berlangsung dalam negara kita, khususnya kemiskinan di bandar dan juga selepas perata nilai garis kemiskinan yang diterjemahkan 900 lebih kepada 2000 lebih yang dinaikkan. Ini menggambarkan bahawasanya masalah ini masih lagi kita tentangi dan kita hadapi. Jadi apakah penyelesaian yang terbaik untuk digambarkan dan juga diterjemahkan dalam meminimalkan ataupun mengurangkan jurang pendapatan dan kemiskinan itu? Okey, Ismail, kalau kita lihat pada tahun 70-an, kadar kemiskinan kita adalah 49.7%. Kita berjaya mengurangkan sehingga kurang daripada 5% pada tahun 2019. Namun disebabkan pandemik, kita panggil miskin situasi, kadar ini telah meningkat kepada 8.4% pada tahun 2019.
Tapi lebih daripada itu, apa yang membimbangkan dan menggusarkan adalah apa yang kita panggil miskin bandar. Di mana kita mengalami miskin bandar ini di bandar-bandar besar seperti di Johor Bahru, di Kuala Lumpur, di Ipoh dan di Pulau Pinang. Di mana kos kehidupan yang agak tinggi menyebabkan mereka ini tertekan. Macam Mak kata tadi, RM2,208 itu adalah apa yang kita panggil kadar kemiskinan negara. Namun, keadaan tidak sama di bandar dan di desa. Di bandar seharusnya lebih daripada itu yang diperlukan. Dan kalau kita lihat statistik kemiskinan kita pun, dia adalah berbeza mengikut negeri. Kalau kita lihat negeri yang mempunyai kadar kemiskinan yang paling tinggi adalah 4 buah negeri, iaitu 2 di Semenanjung, Kelantan dan Perak, dan Sabah Sarawak. Dan ini adalah negeri yang harus disasarkan. Begitu juga kalau kita lihat, kalau mengikut kaum Melayu adalah mempunyai kadar kemiskinan yang paling tinggi, diikuti oleh kaum India dan kaum Cina. Untuk orang asli pula, kadar kemiskinan adalah 1 daripada setiap 3 orang asli. Dan Bumiputera Sabah juga agak berkesan, agak tinggi dia punya kadar kemiskinan. Jadi di sinilah di mana kita memberitahu bahawa kerajaan terpaksa menjalankan program-program bersasar. So kita tak boleh buat blanket untuk semua. Jadi dia harus utamakan negeri, dia harus utamakan kaum, dia harus mengutamakan wilayah yang terjejas. Jadi itu adalah kita panggil apa yang kita panggil semangat SDG. Semangat SDG memberi bantuan bersasar di mana golongan yang paling terkesan, golongan itulah yang dibantu dahulu. Wilayah yang paling terkesan, wilayah itulah yang dibantu dahulu. Begitu juga harus dilakukan di sini. Dan satu lagi yang yang saya ingin melihat adalah kita ingin merangka kembali pendapatan. Kalau kita lihat pendapatan graduan pada 25 tahun kebelakangan ini tidak bergerak. Gaji permulaan untuk ijazah pada tahun 1997 adalah RM1,800, diploma RM1,400. Pada tahun 2021 adalah jumlah yang sama. Kalau bergerak pun bergerak dalam jumlah yang terlalu kecil. Gaji profesional pun sebegitu juga. Sebegitu juga. Jadi ini dikhawatiri akan menggencatkan kemajuan kita di dalam mengejar sasaran-sasaran SDG. Jadi kita harus melakukan sebagai satu agenda nasional di mana kita harus membuat perancangan yang rapi bagaimana untuk membantu kaum yang terkesan, wilayah yang terkesan, negeri yang terkesan dan memberi bantuan kepada bandar-bandar besar ini untuk mengatasi sama sekali apa yang kita panggil miskin bandar. Dan kini mempunyai satu perancangan yang besar dan kita harus mewar-warkan dan mengukur secara berkala dan melapor. Isu tentang pendapatan dan juga isu pemberian gaji ini disebabkan itu kita melihat ada satu senario brain drain yang mana dengan pengeluaran talent-talent ataupun bakat-bakat kita keluar negara untuk mencari sumber pendapatan yang lebih baik. Jadi ini mungkin satu kerugian kepada negara kalau sekiranya ia berlarutan. Ini kalau kita lihat, sering dilihat brain drain adalah apabila mereka ini keluar negara. Ada satu lagi brain drain yang selalu kita lupa. Brain drain di mana mereka-mereka yang mahir ini memasuki bidang bukan mahir seperti bidang gig ekonomi. Ini juga brain drain. Apa akan berlaku adalah apabila mereka yang keluar dengan segulung ijazah jurutera ataupun arkitek dan sebagainya, mereka memilih untuk ke gig ekonomi kerana gig ekonomi memberi pulangan sementara yang jauh lebih tinggi daripada jika mereka bekerja. Apa akan berlaku adalah apabila mereka di dalam gig ekonomi ini, mereka kehilangan kemahiran. Mereka kehilangan peluang untuk update knowledge yang baru. Ini adalah brain drain yang lebih memberi kesan berbanding dengan brain drain mereka yang berhijrah ke luar negara. Itu pun berlaku di peringkat domestik juga, Prof. Okey, persoalan tentang dasar-dasar yang direncana oleh kerajaan. Kita sedia maklum wawasan kemakmuran bersama merupakan fokus kita sekarang. Tetapi sebelum ini sebenarnya, sebelum SDG lagi, kita sudah melaksanakan political affirmative action seperti dasar ekonomi baru, model baru ekonomi untuk merapatkan kesenjangan pendapatan antara kaum di negara kita dan juga pendapatan ekonomi. Jadi apakah kita memerlukan satu lagi political affirmative action untuk kita melihat kita menaikkan pendapatan golongan-golongan ataupun bangsa yang terjejas ataupun mereka yang terkurang sedikit ini untuk kita merapatkan jurangnya dengan mereka yang berpendapatan tinggi, Prof? Saya tertarik dengan jargon yang Maya gunakan, political affirmative action.
Saya melihat kebanyakannya sebagai political action. Saya ingin melihat affirmative action. So maksud saya, cara itu dah kena dah. Maksudnya dasar ekonomi baru adalah mensasarkan golongan bumi putera yang ketinggalan di dalam sektor ekonomi untuk kembali mengejar kaum bukan bumi putera. Namun kita lihat selepas dasar ekonomi baru, matlamat itu tidak dapat dicapai. Maksudnya berlaku ketirisan dan berlakunya beberapa ketidakpelaksanaan yang sebenar. So apa yang saya ingin melihat adalah perancangan seperti ini diteruskan. Maksudnya perancangan bersasar. Selagi kita tak mencapai apa yang kita ingin hajati, kita jangan berhenti. Sampailah kita kata kita mencapai wawasan kemakmuran bersama. Dan kita juga ada satu lagi apa yang kita panggil keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia adalah selari dengan wawasan kemakmuran bersama, di mana kita ingin melihat setiap ahli keluarga kita menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang sama. Jadi baru kehidupan akan harmoni. Apabila satu ahli keluarga tercicir atau satu ahli keluarga jauh ke depan, maka keluarga itu akan menjadi tidak harmoni. Seperti mana kita boleh lihat apa yang berlaku pada tahun 1969. Kita tidak ingin peristiwa Mei 13 berulang, tapi Mei 13 adalah berpunca daripada kesan ekonomi. Kesan ekonomi apabila berlaku jurang yang terlalu jauh. Maka saya ingin melihat kerajaan melaksanakan program-program bersasar untuk membantu bumi putera yang ketinggalan, untuk membantu negeri yang ketinggalan, untuk membantu wilayah yang ketinggalan. Tetapi lebih daripada itu, kita janganlah tunggu sampai habis baru kita nak ukur keberkesanan. Ukur secara berkala dan lapor secara berkala. Okey. Prof, bukan saja kita ingin melihat untuk kita menaikkan taraf pendapatan mereka yang berpendapatan rendah untuk mungkin sekurang-kurangnya tidak terlalu jauh dengan berpendapatan tinggi. Tetapi golongan berpendapatan tinggi seperti T20 juga sudah mempunyai kuasa beli pengguna ataupun purchasing power yang semakin merosot. Jadi ini juga menimbulkan kerisauan dengan kadar inflasi yang semakin meningkat dan juga harga barang serta kos sara hidup yang semakin meningkat. Jadi bagaimana penyelesaian perkara ini boleh dilakukan, kerana memang kita ada golongan berpendapatan tinggi, tetapi kalau purchasing power pun semakin rendah dan semakin sedikit, apakah ia akan memberi impak kepada ekonomi? Okey. Kalau kita lihat sebenarnya purchasing power untuk T20 tidak terlalu terjejas. Apa yang berlaku sekarang adalah sedikit masalah kita panggil agflation. Agflation maksudnya kita ada sedikit inflasi yang disebabkan kenaikan di dalam barangan makanan dan tanaman dan ternakan. Ini menyebabkan harga barangan meningkat. Namun T20 tidak terlalu terjejas. Tetapi yang terlebih terjejas adalah B40 ataupun B20 dan juga asnaf yang terjejas. So balik kepada apa yang kita kata tadi, bila negara ekonomi rancak, maka dia akan datang dengan inflasi. Namun kerajaan terpaksa melakukan pelaksanaan yang baik agar inflasi ini tidak memberi kesan kepada golongan marhain ataupun golongan B40 dan ke bawah. Kalau boleh, jangan biarkan berlakunya berterusan agflasi. Seperti mana kita tahu sekarang berlaku kenaikan di dalam harga ayam, di dalam harga sayur. Harga telur, sampai telur pun dah tak ada. Telur pun dah tak ada kat pasar raya. Sampai keluar headline, Terengganu tak ada telur. So, ini adalah di mana kita ingin melihat kerajaan melaksanakan tugas-tugas pemantauan dan juga memberikan bantuan bersasar kepada golongan yang memerlukan agar bantuan itu sampai pada golongan disasarkan. Apakah kita memerlukan bantuan one-off ataupun bantuan secara berkala untuk memastikan kuasa beli itu semakin meningkat dalam kalangan mereka? Bantuan yang diberikan oleh kerajaan untuk golongan yang disasarkan seperti B40 dan asnaf, kalau boleh kita kena ubah, kita jangan bagi bantuan, kita bagi pelaburan. Jadi kita ini adalah subsidi yang kita perlu untuk demi kelestarian masa hadapan. Dan kalau kita perlu berjalankan berkala, maka kita terus jalankan. Saya faham negara mengalami kekangan kewangan dari segi pendapatan. Tapi insya-Allah apabila ekonomi itu rancak, maka cukai yang dikutip juga akan lebih tinggi. Dan kita lihat sekarang pun harga minyak pun sudah meningkat lebih $90 satu tong. Ini menunjukkan kantung kerajaan sedikit sebanyak sudah mulai baik. Harga kelapa sawit juga sudah naik, harga komoditi
komoditi juga naik, maka saya rasakan kerajaan boleh berbelanja lebih untuk membantu golongan yang disasarkan. Okey, bila Prof bercerita tentang harga komoditi yang naik juga, kita bercerita tentang sumber tenaga dan juga sumber buruh dalam pasaran komoditi ini. Dengan kalau dahulu kita banyak bergantung kepada pekerja-pekerja warga asing untuk bekerja dalam sektor ini untuk merancangkan ekonomi, tetapi disebabkan PKP, penghematan pergerakan dan sebagainya, sumber buruh itu semakin berkurangan, dan ini kerisauan pihak kerajaan untuk menghasilkan output itu memerlukan sumber buruhnya, dan dengan keengganan sebahagian masyarakat untuk bekerja dalam sektor 3D ataupun dirty and dangerous itu, ia menyebabkan sedikit terjejas dalam sektor ini. Apakah kita mengalami satu masalah dalam menambahbaikan outputnya? Dalam konteks ini saya berpandangan agak berbeza sedikit. Saya berpandangan kadang-kadang majikan-majikan di Malaysia ini mereka lebih memainkan isu ini demi untuk mendapatkan buruh yang murah. Okey. Jadi bagi saya kita harus menghentikan kebergantungan kita kepada tenaga buruh asing. Jika gaji ataupun upah yang ditawarkan di dalam 3D yang menarik, saya pasti akan menarik minat orang ramai ataupun anak-anak muda untuk menyertai. Sebagai contoh, berita yang baru keluar pada minggu lepas di negara jiran kita di Singapura, di mana golongan membersih 3D, labor buruh membersih, 10,000 gaji. diberi gaji sehingga 3,000 Sing dolar. 3,000 Sing dolar jika kita dekat RM10,000. Dekat RM10,000 sudah tentu ini akan menarik. Tetapi majikan di Malaysia ini mungkin mereka kurang bersetuju atau marah kepada saya. Mereka terlalu mengharapkan tenaga buruh asing. Jadi tenaga buruh yang asing ni selain daripada murah untuk mereka, tetapi banyak berlaku pengaliran keluar wang negara. Okey. Jadi saya ingin melihat di mana ini kita selain daripada memberikan upah yang setimpal, boleh juga melakukan sedikit R&D dan menggunakan teknologi untuk menggantikan tenaga buruh ini. Again ataupun kembali kita berbalik kepada knowledge based economy untuk menggunakan kepakaran dan juga kebijaksanaan dan juga kelayakan anak-anak muda ini untuk bekerja dan juga memanipulasikan jentera dan juga machinery yang ada. Prof, kita nak kembali berjeda seketika untuk kita memberikan ruang dan kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Okey, berusaha kembali dalam Bicara Naratif. Pertumbuhan ekonomi Malaysia juga bersandarkan kepada Sustainable Development Goals. Sudah pastinya tentang keseimbangan pendapatan dan juga keseimbangan gaya hidup dan juga taraf hidup. Prof, tadi kita ada bercerita tentang perbandingan dengan purata pendapatan khususnya di negara Singapura dan sebagainya. Desakan dan juga gesaan untuk menaikkan kadar gaji minimum. Apakah boleh dipertimbangkan dan juga boleh direalisasikan dalam masa terdekat, dan bagaimanakah ia boleh dipersetujui oleh majikan dan juga sudah pasti dia diharapkan oleh pekerja, cumanya masalah dengan majikan-majikan yang akan melakukan perkara tentang kenaikan gaji minimum itu? Dia sebenarnya begini human behavior ni dia memerlukan satu apa yang kita panggil carrot and stick punya ni Jadi bila pendapatan itu bertambah, dia akan memberikan sedikit ruang kegembiraan, kepuasan, dan kepuasan ini akan ditranslatekan kepada produktiviti yang lebih tinggi. Jika majikan melihat kenaikan gaji itu sebagai satu peningkatan di dalam kos, pengurangan di dalam keuntungan dia, itu bagi saya adalah satu pandangan yang agak jangka pendek. Sebenarnya apabila dia menawarkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan ini meningkatkan kepuasan pekerja dan meningkatkan produktiviti, yang menerima pulangannya adalah majikan. Okey. Seperti mana saya kata tadi, Mayang, sudah 25 tahun gaji graduan, gaji diploma masih di tahap yang lama. Ada sesuatu yang tak kena. Macam hari ini di Dada Akhbar, Ketua Persatuan Majikan mengatakan kita tidak boleh meningkatkan gaji minima sebab sekarang kita melalui pandemik. Tapi sedangkan sebelum pandemik pun mereka tak pernah bersetuju pun. Okey. Jadi di sini saya ingin melihat bahawa mereka mempunyai sedikit belas ihsan, mempunyai sedikit rasa kolektif agar dapat memberikan pulangan setimpal kepada pekerja-pekerja ini
agar produktiviti dapat ditingkatkan dan kepuasan pekerja dapat ditingkatkan dan negara akan memperolehi limpah kurnianya, insya-Allah. Ya, Prof, cadangan untuk melaksanakan insentif cukai kepada majikan ataupun syarikat yang menaikkan kadar gaji mereka ataupun memberikan ruang gaji yang lebih kompetitif, apakah itu juga boleh mengimbangi ruang untuk majikan bernafas dan juga ruang untuk para pekerja mendapatkan gaji lebih kompetitif? Sudah tentu. Jadi di sini sebab tu saya kata majikan harus kolektif. Jadi jika dia memerlukan sedikit bantuan, mari berbincang dengan kerajaan dan beritahu. Jika kami menaikkan gaji, maka berilah pelepasan cukai ataupun berilah insentif ataupun berilah bantuan. So, duduk semeja, jangan tolak terus mentah-mentah. Baru kita nak bincang, dia dah tolak mentah-mentah. So ini yang saya ingin melihat satu persidangan meja bulat di antara pihak majikan, pihak kerajaan dan wakil daripada pekerja. Kalau kita lihat Mael, lebih kurang 20-30 tahun dahulu, kita mempunyai satu budaya union yang kuat. Dan kita bila mempunyai union yang kuat, maka kita mempunyai collective agreement dan kita mempunyai kenaikan yang berterusan. Namun pada zaman sekarang ini di Malaysia, union ni seolah-olah dah lenyap. Kuasa pekerja itu dah hampir tiada. Bukannya saya nak katakan kita harus wujudkan kembali union, kita harus beredar mengikut peredaran masa, namun saya rasa kita harus memberi satu pulangan setimpal kepada pihak pekerja dengan mengambil kira kekangan majikan, dan jika perlu kerajaan memberikan insentif pelepasan cukai, berikan, tetapi berbincang dan laksanakan. Bukannya kita tangguh, setiap kali tangguh dan tangguh dan tangguh. Sudah acak kali gaji minima ni dibicarakan, namun tertangguh sekian lama. Okey, berbalik kepada SDG equality, ya, kesamarataan itu penting untuk kita melihat ruang kepada pekerja dan juga majikan dapat menghasilkan satu bidang dan juga ruang pekerjaan yang lebih baik. Prof, dalam konteks serantau ini juga kita sedia maklum pelaburan-pelaburan asing banyak berfokus dan juga bertumpu untuk melabur kepada sebuah negara adalah keadaan politik, ekonomi dan juga sosioekonomi, malah kepada pasaran buruhnya. Dilihatkan Indonesia ketika ini sedang membangunkan Nusantara kepada ibu negara mereka yang baru. Jadi perkara berkenaan tentang di sekeliling Nusantara dan di sekeliling negara jiran kita sudah pun mula mencapai satu kaedah kemajuan yang mungkin lebih baik ataupun lebih progresif berbanding kita. Apakah perkara ini akan memberikan dan juga menjejaskan kualiti pelaburan asing kepada negara kita? Sebenarnya kalau kita lihat, Indonesia mencontohi Malaysia. Apabila Malaysia menjalankan pengalihan pusat pentadbiran ke Putrajaya. Apa yang saya boleh lihat adalah jika trend ini berterusan, Indonesia akan menjadi satu kuasa ekonomi yang agak besar di ruang Asia Tenggara. Dan Indonesia mempunyai barisan boleh dikatakan politik yang profesional. Kita boleh lihat pada penggal kedua Jokowi ini banyak perancangan yang direncanakan pada penggal pertama dilaksanakan dengan baiknya sekarang. Bahayanya kita akan semakin ketinggalan. Buat masa ini kalau kita ketinggalan mungkin dengan Singapura, tapi tidak mustahil lagi 5 tahun kita akan ketinggalan dengan Indonesia. Dan kesan limpahan ini kalau kita membuat perancangan yang baik, kesan limpahan ini boleh sampai ke Sabah dan Sarawak. Jadi kerajaan harus memastikan bagaimana untuk tap ataupun menggunakan peluang ini mendapat limpahan ekonomi daripada Nusantara untuk dinikmati oleh Sabah dan Sarawak. Saya masih belum melihat sebarang perencanaan atau perancangan daripada pihak wilayah Sabah dan Sarawak untuk menikmati pulangan atau limpahan daripada kuasa ekonomi ini. Malah Thailand dan juga Vietnam pun sudah mula untuk berada dalam satu perlumbaan untuk memajukan dan juga ke arah sebuah negara yang maju. Kita berbalik kepada penilaian dan juga penarafan untuk di peringkat global, bagaimana taraf kemajuan dan juga kemakmuran ekonomi negara itu dinilai berkaitan tentang pendapatan per kapita dan juga household income. Jadi apakah pendapatan per kapita dalam negara kita ini boleh menjadi kayu ukur kepada kemajuan ekonomi dan juga progresif ekonomi dalam negara? Bagi saya pendapatan per kapita adalah satu cara yang kita panggil yang lama. Sebab pendapatan per kapita ini boleh misleading. Sebab pendapatan per kapita diambil adalah pendapatan purata.
Kadang-kadang dia memberikan gambaran yang salah. Apabila berlakunya pendapatan yang terlalu tinggi di monopoli oleh sekolongan kecil, pendapatan per kapita boleh menunjukkan peningkatan yang mendadak. Tapi realitinya adalah jurang pendapatan bertambah. So, kita boleh menggunakan pendapatan per kapita sebagai salah satu kayu ukur. Tetapi lebih daripada itu, kita harus melihat kepada tahap kesejahteraan secara keseluruhan. Maksudnya, kita kena lihat pendapatan per kapita banding dengan kadar kemiskinan yang berjaya diturunkan, banding dengan tahap kesejahteraan dan pelbagai lagi indikator yang lain. Okey, itu amat menarik kerana kalau digambarkan berkenaan tentang isu SDG ini, juga kita menyentuh sedikit tentang isu pendidikan. Prof sendiri juga berkecimpung dalam bidang akademik dan juga merupakan ahli fakulti. Jadi perihal tentang pendidikan yang berkualiti ini juga turut disebut dalam SDG. Cumanya apabila kita mengantarabangsakan taraf pendidikan tinggi negara, yang menjadi isunya adalah berkenaan tentang bagaimana untuk kita membuka ruang seluas-luasnya peluang pendidikan itu kepada pelajar-pelajar antarabangsa, kerana itu merupakan antara faktor untuk menaikkan ranking universiti dunia. Jadi tidakkah kita boleh menjadi seperti Singapura yang mempunyai NUS yang mempunyai ranking yang tinggi di peringkat dunia, Prof? Sebenarnya banyak IPTA di Malaysia yang telah mencapai kemajuan di dalam ranking. Sebenarnya kita memang berhasrat untuk menjadi hub pendidikan serantau. Dan to a certain stage kita telah mencapai kejayaan. Namun sekarang kita menghadapi persaingan. Persaingan kita menghadapi dengan negara-negara yang lain. Indonesia juga semakin membangun. Sebelum ini kita melihat ramai pelajar-pelajar daripada Indonesia yang datang ke Malaysia untuk menyambung pendidikan, khasnya di peringkat ijazah, sarjana dan juga PhD. Namun kita lihat trend ini sudah berbalik. Mereka lebih gemar untuk menyambung di negara mereka sendiri atau mereka ingin pergi ke negara yang ketiga seperti Singapura. Ini kita harus melihat balik apa yang berlaku, kenapa dia berlaku dan melakukan perencanaan semula. Okey, itu juga perlu ditambah baik dan juga perlu difikirkan sesuai untuk kita mencapai kualiti dan juga tahap pendidikan yang lebih baik. Perkara berkaitan tentang isu SDG ini banyak yang boleh dibicarakan, khususnya berkaitan tentang apakah aspek dan juga agenda pembangunan kita mengikut kepada pembangunan lestari. Jadi bagaimana kita melihat aspek-aspek pembangunan lestari ini banyak diterjemahkan, khususnya pembinaan bandar-bandar baharu, pembinaan bandar-bandar di pesisir dan juga pembangunan wilayah-wilayah sama ada utara, selatan dan juga di timur. Okey, selain daripada pembangunan yang kita panggil pembangunan lestari, iaitu pembangunan hijau, kita juga harus melihat kepada penggunaan kita panggil energy efficiency equipment ataupun menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui, seperti contoh tenaga solar ataupun tenaga hidro ataupun tenaga angin dan sebagainya. Jadi kita harus melakukan satu anjakan paradigma di sini, di mana sebarang perencanaan atau perancangan bandar-bandar baru haruslah mengikut satu acuan yang kita panggil acuan hijau. Dan acuan hijau ini haruslah kita kata bukan saja dapat menjimatkan kos, menjimatkan tenaga, tetapi dia juga lestari dengan tidak merosakkan alam sekitar. Tidakkah pembangunan hijau ini mahal, Prof? Sebenarnya pembangunan hijau ni kalau kita lihat pada jangka pendek mungkin kosnya agak tinggi. Tetapi pada jangka masa panjang, selain daripada dia dapat memberi pulangan dan penjimatan, dia juga ada pulangan yang kita panggil intangible, iaitu dia lebih mesra alam sekitar. Menggunakan tenaga nuklear, apakah kita sudah bersedia? Tenaga nuklear ni selalunya disalah tafsir. Apabila orang mendengar nuklear saja, automatik dalam dia mempunyai satu persepsi yang negatif. Tapi sebenarnya tenaga nuklear adalah satu tenaga yang selamat dan dapat memberikan satu pulangan yang kita kata agak baik. Sebab kita mempunyai beberapa kepakaran di dalam ini dan saya rasakan ini adalah satu agenda yang harus kita teruskan. Prof, di samping kita membuka ruang kepada pelaburan asing dengan kehadiran MNC, kita juga ingin memelihara PKS dan juga industri mikro. Apakah terdaya untuk kita meletakkan dan juga menaik taraf industri PKS dan mikro di samping kita membuka ruang untuk pelaburan daripada syarikat-syarikat MNC?
Apa yang kita harus buat adalah kita harus menarik pelaburan yang dapat kita ada spill over. Maksudnya pelaburan-pelaburan ini dapat juga supply chain dia tu ataupun rantaian dia tu memberi kesan kepada PKS kita, dan PKS kita juga boleh menggunakan ruang dan peluang ini untuk mereka sendiri memajukan diri dan menjadi gegasi. Jadi pihak yang meluluskan sebarang pelaburan masuk FDI, selain daripada apa yang boleh dinikmati, harus melihat kepada apakah teknologi transfer yang boleh diperolehi oleh negara dan apakah kita panggil kadar spill over ataupun limpahan yang dapat dinikmati oleh PKS. Jika ini satu perancangan ini dapat dilakukan dengan baik, maka saya pasti PKS kita juga akan maju ke depan. Kita tidak seharusnya terlalu menggunakan idea mengatakan pelaburan masuk memberi kesan negatif. Tidak. Pelaburan ini jika direncanakan dengan baik mampu memberikan pulangan positif. Okey, dia perlu digerakkan secara seiring untuk memberi ruang kepada kedua-dua industri itu bergerak secara bersama. Prof, kita akan kembali berjalan seketika sebenarnya kembali nanti untuk kita menutup bicara nanti pada malam ini. Okey. Ya, bicara nanti yang masih berbaki ini, kita masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Baharum Abdul Hamid. Prof, di samping kita melaksanakan SDG, sudah pastinya kita bertumpu juga kepada aspirasi untuk menjadikan negara sebagai hub keuangan Islam dengan pasaran modal yang luas dan juga bagaimana ia melaksanakan sistem keuangan bersandarkan kepada transaksi Islam. Jadi ini perkara yang penting untuk kita melihat adakah boleh dan juga direalisasikan aspirasi untuk menjadikan hub keuangan Islam ini boleh menguntungkan aspek keuangan dan institusi keuangan negara. Macam saya kata pada awalnya, SDG ini adalah sebenarnya satu bayangan kepada maqasid. Okey. Maka kalau kita lihat sistem keuangan Islam, kita ada perbankan Islam dan kita juga ada pasaran modal Islam dan kita ada apa yang kita panggil instrumen keuangan sosial Islam. Okey, kita lihat kepada perbankan Islam itu sendiri. Kalau kita lihat perbankan Islam itu yang sebenarnya yang seharusnya adalah berpaksikan apa yang kita panggil inclusiveness. Inclusiveness maksudnya perbankan Islam memberi peluang yang adil dan saksama kepada segenap pelusuk masyarakat. Yang kedua, fair and justice. Kalau kita lihat pula instrumen kewangan sosial Islam, instrumen seperti zakat, wakaf dan sedekah. Jika kita lihat instrumen kewangan Islam sosial dan juga instrumen perbankan Islam ini, kedua-duanya dapat memainkan apa yang kita panggil peranan yang amat penting untuk menghapuskan kemiskinan, merapatkan jurang pendapatan dan juga beberapa SDG yang lain. Sebab di dalam perbankan Islam, di dalam kewangan sosial Islam, sudah terbina apa yang kita panggil unsur-unsur kelestarian. Okey. Namun saya kata kadang-kadang ini lebih kepada kita panggil seharusnya. Tapi secara realitinya mungkin kita tidak mencapai potensi itu lagi. Saya ingin melihat bank-bank Islam dan juga institusi-institusi kewangan sosial di negara kita seperti lembaga zakat, seperti majlis wakaf, memainkan peranan yang lebih outstanding. Tidak sekadar hanya memainkan peranan di tepi, tetapi sebagai main player. Mereka mampu dan mempunyai potensi yang amat tinggi. Sebab mereka dah ada built-in apa yang kita panggil prinsip-prinsip yang sejagatnya adalah selari dengan SDG. Macam saya kata, bila kita sebut zakat, kita selalu menggambarkan zakat ini hanya untuk asnaf. Sebenarnya dia jauh lebih daripada itu. Sebab zakat itu memainkan peranan untuk mengagihkan kekayaan daripada golongan yang mampu, yang kita kata mewah, kepada golongan yang memerlukan. Itu kita kata menghapuskan kemiskinan, merapatkan jurang pendapatan. Jadi kita ingin melihat, macam saya kata tadi, institusi kewangan sosial mengambil langkah yang lebih proaktif. Begitu juga syarikat perbankan memainkan langkah yang proaktif
memberikan pembiayaan kepada golongan yang disasarkan. Kalau kita sebut kemiskinan, kepada golongan miskin. Kalau kita kata merapatkan jurang pendapatan, kepada golongan yang memerlukan. Kalau kita kata gender inequality, kepada kaum hawa, untuk memberi mereka peluang untuk sama-sama dalam keusahawanan dan sebagainya. Jadi saya ingin melihat satu anjakan paradigma, jadi kita boleh menjadi satu hub kewangan Islam sebagaimana kita pernah berhasrat pada satu ketika dahulu. Ya, sebab itu sistem dan juga institusi keuangan bukan hanya bersandar keuntungan semata-mata, tetapi tanggungjawab sosial juga perlu dilaksanakan dalam kita merencana dan juga membantu mereka yang terkebelakang ataupun mereka yang tertinggal dalam sistem ekonomi dan juga hierarki ekonomi masyarakat. Terima kasih Prof kerana bersama dengan kami. Itulah dia Profesor Madya Dr. Baharum Abdul Hamid, Penganalisis Ekonomi, International Center for Education and Islamic Finance INSAF, bersama dengan kami pada malam ini. SDG, Sustainable Development Goal, pembangunan yang kita lakukan hari ini tanpa mengorbankan kepentingan pada masa depan, dan inilah direncana dan juga dijana melalui pertumbuhan ekonomi yang semakin progresif melalui dasar-dasar dan juga aspirasi politik untuk menterjemahkan ekonomi yang lebih baik. Terima kasih bersama kami dalam Bicara Realiti pada malam ini. Kita akan bersua lagi. Dengan itu, Assalamualaikum. Selamat malam.